Kali ni Aini akan ada segmen yang baru untuk penonton Aini Fieldview, iaitu Senarai Ni. Tapi Aini macam buat short form lah, SNRAINI. Aini akan buat satu senarai filem-filem yang Aini dah tonton, tapi Aini akan ada kategori lah untuk setiap senarai tu. So untuk senarai ni yang pertama, Aini nak buat senarai filem masak dan makan sempena bulan pemakanan Malaysia, iaitu April 2021 ni lah. Lepas tu alang-alang Ramadan kan, so sesuai lah untuk Aini macam bagi cadangan filem masak dan makan. Untuk filem yang pertama, The 100 Foot Journey, filem tahun 2014. Filem dari Hollywood. Dia mengetengahkan masakan Perancis. Filem ni berkisarkan tentang keluarga India yang berhijrah ke Perancis dan kemudian mereka buka restoran masakan India di Perancis dan berhadapan dengan restoran Perancis yang macam sangat top lah dekat kawasan tu. So kita boleh tengok dalam filem ni kedua-dua family ni macam bertekak lah, dengan satu nak defend restoran Perancis, dia rasa macam tak ada kelas lah kalau restoran depan dia ada restoran India kan. Itu untuk The 100 Foot Journey. So filem ni filem yang sesuai ditonton bersama keluarga. And filem nombor 2, Eat, Drink, Man, Woman, filem tahun 1994, filem dari negara China. Dan filem ni mengetengahkan masakan Cina. So untuk peminat-peminat masakan Cina, dan antaranya adalah Aini juga, memang akan terliur sepanjang menonton filem ni. Dan filem ni juga cantik, walaupun dia filem lama tapi filem ni cantik. Dia tunjuk sesi masak dan makan tu sangat cantik sekali. Korang akan terliur bersama dengan pelakon tu jugalah, kiranya kan rasa macam lapar. So mengisahkan tentang seorang lelaki yang dah tua tapi dia seorang chef yang sangat famous, sangat berbakat, sangat pandai, sangat talented lah kiranya untuk restoran dia. Dia jaga restoran yang sangat besar dan dia ada 3 orang anak perempuan. Dan filem ni dia mengisahkan macam mana hidup ni penuh dengan kejutan. Life is full of surprise kan. So filem ni pun sama macam tu. Sangat banyak kejutan. Kalau korang tonton pun, korang takkan boleh jangka apa nak jadi kemudian. Lepas tu bila dah jadi time tu, nanti mungkin lepas ni jadi macam ni kot. Dan dia tak jadi pun macam tu. So itu untuk Eat, Drink, Man, Woman. Filem seterusnya, filem Ratatouille. Filem animasi dari Hollywood tahun 2007. Mengetengahkan masakan Perancis. So Ratatouille ni adalah seekor tikus yang kecil tapi dia pandai masak ya, walaupun dia tikus, dan dia tolong seorang tukang masak di restoran yang macam terkemuka juga, tapi lelaki tu tak pandai masak. So dia menggunakan bantuan tikus ni dekat dalam topi chef dia kan. So tikus tu yang sebenarnya tolong dia masak. Filem yang keempat, Tabula Rasa, filem dari Indonesia yang mengetengahkan masakan Minang. Filem ni Aini tak suggest tonton ketika lapar, sebab korang memang akan lapar dengan lauk nasi dia, dengan gulai ikan dia, dengan lauk ayam dia, apa semua memang akan terliur. Dan filem Tabula Rasa ni mengisahkan seorang lelaki, dia accident. Dia sepatutnya jadi pemain bola tapi dia accident. So dia dibuang daripada kelab lah. Dan dia nak bunuh diri tapi dia diselamatkan oleh tukang masak dan juga pemilik restoran masakan Minang. Jadi bermulalah dia punya suatu perjalanan yang baru daripada pemain bola sepak menjadi seorang tukang masak. Kemudian filem nombor 5 adalah Extreme Job. Filem dari Korea Selatan tahun 2019, filem baru. Filem ni filem komedi. Dia memfokus pada ayam goreng Korea. Kiranya macam K-fry, kyochon, semua tu kan. Filem ni memang filem komedi. Korang boleh tengok dengan family dan gelak-gelak lah dari mula sampai habis, sebab mengisahkan 4 orang polis yang sepatutnya go undercover untuk siasat sebuah kes ni. Tapi untuk undercover, diorang buka restoran jual ayam goreng Korea ni. So bila dah jual ayam goreng Korea, tiba-tiba ayam goreng Korea diorang ni laku pula. Orang semua ramai gila datang restoran dia, letup, beratur, sampaikan diorang dah macam nak sambung jadi polis ke nak terus jadi niaga ayam goreng je. Tu adalah Extreme Jobs. Kemudian nombor 6, Tampopo. Tampopo adalah filem dari negara Jepun, filem yang agak lama, tahun 1985, memfokuskan kepada ramen.
pembuatan ramen tu. Watak utama dalam filem Tampopo ni adalah Tampopo tu sendiri. Nama dia Tampopo. Dia buka restoran ramen yang dibuka oleh suami dia, tapi suami dia dah meninggal. So dia sambung perniagaan suami dia lah kiranya. Tapi dia tak pandai masak ramen. So, selama dia berniaga ni tak ada siapa pernah cakap yang ramen dia tu tak sedap. So bila customer tu bagi tahu dekat dia yang ramen dia tak sedap, Tampopo ni buat keputusan untuk belajar buat ramen yang sedap. Sebab dia nak teruskan lah perniagaan dia ni kan jadi lagi maju. Kemudian Tampopo ni bukan untuk tontonan bersama keluarga. Dia 18 ke atas lah. Ini bagi tahu awal-awal. Tapi filem dia korang akan rasa macam nak makan ramen sambil menonton filem tu. Kemudian kita ada Chef, filem tahun 2014. Filem ni famous. Filem dari Hollywood mengetengahkan masakan Amerika dan Mexican. So, chef ni Ani rasa ramai orang dah tengok kot. Untuk orang chef yang panas baran, dia ada masalah attitude lah kiranya kan. Jadi dia diberhentikan di restoran yang dia bekerja sekarang tu walaupun dia head chef kan. So kemudian dia buat keputusan untuk meniaga food truck, sendiri punya food truck. Dan dari situ dia belajar lah untuk create menu baru, untuk kawal diri dia lah, kawal temper dia apa semua kan. Itu adalah Chef filem tahun 2014 sesuai ditonton bersama keluarga. Dan nombor 8 adalah filem animasi Cloudy with a Chance of Meatballs 1 and 2 tahun 2009 dan 2013. Walaupun cerita ni cerita kartun, tapi dia punya makanan tu semua sedap-sedap. Spaghetti, pizza, kek, burger. Walaupun Aini tahu Aini tengah tengok cerita kartun kan, tapi Aini rasa macam sedapnya, ya Allah, teringanya nak makan benda-benda tu semua sekarang. So filem Cloudy with a Chance of Meatball ni mengisahkan seorang lelaki nama dia Flynn. I think nama dia Flynn kot, sebab Aini dah tengok cerita ni terlalu lama, so tak apa nak ingat. So Flynn ni dia sangat suka untuk bereksperimentasi, cipta ini, cipta itu. So satu hari dia cipta satu robot yang boleh buat makanan dari sekadar air. Dan robot tu telah macam, tak tahulah dia macam jam ke macam mana, dia create terlalu banyak makanan. Sampai macam makanan tu oversize apa semua. So itu adalah cerita Cloudy with a Chance of Meatballs. Kena tonton walaupun filem kartun tapi seronok. Boleh tonton dengan semua ahli keluarga. Kemudian nombor 9, This Is Not What I Expected. Filem tahun 2019. Filem dari negara China, mainland China. Konsep dia adalah fusion. Dia taklah masak fokus pada Chinese food saja. Dia ada American food, French food, and makanan ni memang betul-betul fusion. Betul-betul macam futuristic punya makanan lah. Filem ni mengisahkan seorang perempuan nama dia Gu Shinan. Gu Shinan ni dia muda. Dia chef yang baru. Jadi dia just macam assistant je lah dekat dia punya hotel kan. Dan hotel dia sebenarnya nak bankrupt, nak dijual. Dan pelabur baru yang nak beli hotel tu, dia kena betul-betul impress pelabur tu. Sebab pelabur tu rupanya dia sangat minat makan. Tapi dia cerewet. So kena pastikan sedap apa semua. So Gu Shinan ni yang berjaya menambat hati pelabur tu lah dengan masakan dia. Tapi sama ada pelabur tu jadi atau tidak nak beli hotel tu, kena tengok sendiri. Dan This Is Not What I Expected, filem romantic comedy. So boleh tengok bersama keluarga sebab dia tak ada adegan kissing pun tak ada. Just ada holding hands saja. Dan cerita ni sangat comel. Aini sendiri pun repeat 3 kali. Dan untuk filem yang ke-10, wah cepat tahu-tahu dah sampai 10 filem. Iaitu Mostly Martha. Filem tahun 2001, filem dari negara Jerman. So filem ni pun dia taklah memfokuskan kepada masakan Jerman tu saja. Dia fusion food sebab dia mengisahkan 2 orang chef yang bekerja di restoran Perancis ataupun restoran fine dining lah, boleh ni katakan sebagai restoran fine dining. So dua-dua chef ni, mula-mula yang seorang chef perempuan ni, watak utama ni, dia sangatlah tegas bila dia bekerja tu. Semua nak kena ikut cara dia je. Dia sangatlah, dia tak laid back langsung, tak boleh relax langsung. So bila ada chef lelaki yang baru, chef dari Itali, dia orang Itali. So bila orang Itali ni, filem ni dia portray orang Itali ni seorang yang sangat relax, sangat chill bila masak ke apa ke. Tak apa nak alter sikit resepi tak kisah. So macam pertembungan, kiranya pertembungan personality lah untuk Mostly Martha ni. So korang boleh tengok.
Seronok juga sebab filem ni sampai ada remake dari Hollywood iaitu No Reservations. So filem Hollywood pun buat remake untuk filem ni. Jadi Muslim Marta sangat best. So mesti korang akan tertanya-tanya, Malaysia adalah sebuah negara yang sangat bangga. Kita sangat bangga dengan masakan negara kita, makanan negara kita. Bila ada pelancong ke, kita terus cakap apa yang best kat Malaysia ni. Mesti kita cakap makanan, our food. Tapi filem tempatan mengenai makanan tak ada ke? Of course ada guys. Kita Malaysia boleh. Semua pun ada. Oh my god! Wow! So, I ni akan suggest filem-filem tempatan yang mengetengahkan masakan Malaysia. Kita ada Nasi Lemak 2.0. So, dia menceritakan tentang nasi lemak lah. And then, filem nombor 2, kita ada lagi-lagi senario. Fokus pada Roti Canai, kan? Itu filem legend. Kalau siapa yang tak tengok, please lah tengok. Korang akan enjoy. And filem yang ketiga, filem Papadum. Papadum, filem Afin Shauki, dia mempromosikan nasi kandar dalam filem tu dengan papadum yang sangat besar. Ini tak tahu mana nak dapat papadum macam tu. Dan yang keempat, kita ada Claypot Curry Killers. Filem Malaysia yang bahasa Cina, Mandarin yang ni rasa sepenuhnya. Dia dalam kategori seram, thriller. Sebab dia bunuh pelanggan ataupun dia bunuh orang dan dia gunakan daging orang tu untuk buat claypot curry. Jadi memang menarik filem-filem yang tempatan kita juga kita tetap ada. Tapi I ni harap kita akan ada lebih banyak lagi filem tempatan yang mengetengahkan masakan kita. Sebab kita ada banyak lagi makanan, laksa lah. Macam kalau dari Kelantan, nasi kerabu, nasi dagang. Kuih-kuih pun banyak. Macam kita boleh buat filem based on kuih saja ke dessert kan. Okay, itu tadi 10 filem yang I ni tonton dan I ni memang sangat suka. Dan I ni ada juga filem yang I ni rasa wajar diberi perhatian lah. I ni consider it as an honourable mention. Yang pertama adalah The Lunchbox, filem tahun 2013 memfokuskan pada makanan India. Filem yang kedua adalah Julie and Julia, filem tahun 2009 yang memfokuskan pada masakan Perancis. Dan yang ketiga adalah Sayang Disayang, filem 2013, filem dari negara Singapura. Dan dia fokus pada masakan Jawa. Dan apa yang menarik mengenai Sayang Disayang adalah filem ini merupakan filem bahasa Melayu yang pertama di Singapura selepas mereka keluar dari Malaysia. Maknanya selepas Singapura keluar dari Malaysia, Singapura tak pernah ada filem bahasa Melayu langsung, dan ini adalah filemnya yang pertama. Dan yang keempat adalah The Ramen Girl, filem tahun 2008 memfokuskan pada ramen. So kalau you all perasan, semua filem-filem ni I ni dah letak dalam satu kategori, ialah masak dan makan, dan dalam kategori hidangan utama. So I ni tak sentuh pasal dessert ke, appetizer ke, kuih-muih ke, sebab itu I ni akan ada segmen yang lain untuk segmen senarai ni. I ni harap korang enjoy dengan segmen senarai ni. And untuk penonton baru yang baru bersinggah ke I ni Fieldview, jangan lupa like, share dan subscribe sebab lepas ni I ni akan ada senarai ni lagi, I ni akan ada review lagi dan ada Fieldview juga lagi. So teruskan menonton. Okay, take care. Bye-bye.